Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jadi insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Izalatul Iltibas fi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullahu subhanahu wa ta'ala, anjurang Jabatan Mufti Negeri Sembilang. Jazahumullahu anna khaira. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ni pengajian yang ke-9 daripada kitab Izalatu Al-Iltibas. Betul tak 9 kan? Betul tak, Zul? 9 ke 10? Ada apalah. Katanya al-babu tsani al-istihadah wa fihi tamhidun wa thalathatu mabahis. Al-mabhathul awwal fi ta'rifil mustahadati wa ihtiyatiha. Al-mabhathul tsani fi inqita'i damil mustahadati ba'da al-wudu'i wa qabla as-salah. Al-mabhathul tsalits fi suwaril mustahadah. Maksudnya bab yang kedua adalah bab istihadah. Bab yang kedua adalah bab istihadah. Wa fihi tamhid, dan pada bab istihadah tamhid maksudnya ada ataupun dalam bab yang kedua ini ada pendahuluan. Wa thalathatu mabahis, dan ada 3 perbahasan. Okey, kita ada pendahuluan, kita ada muqaddimah, lepas tu kita ada 3 perbahasan. Okey, boleh faham? Al-mabhathul awal fi ta'rifil mustahadati wa ihtiyatiha. Perbahasan yang pertama pada ta'rif ataupun definisi perempuan mustahadah, dan ihtiyatiha maksudnya langkah berjaga-jaga, langkah ihtiyat yang perlu diambil oleh perempuan istihadah. Al-mabhathul tsani, perbahasan yang kedua adalah fi inqita'i damil mustahadati ba'da al-wudu'i wa qabla as-salah, pada berhentinya darah perempuan mustahadah selepas daripada berwuduk dan sebelum daripada sembahyang. Al-mabhathul tsalits, perbahasan yang ketiga adalah fi suwaril mustahadah, pada gambaran-gambaran ataupun bentuk-bentuk perempuan mustahadah, yang mana perempuan mustahadah dia terbahagi kepada 7. Baik. Okey, kita tengok tamhid. Okey, ni pendahuluan. Tamhid makna benda pendahuluan. Ni muqaddimah ni. Ni muqaddimah ni adalah muqaddimah yang penting bagi perempuan sebenarnya, ataupun bagi orang yang belajar bab darah perempuan. Dia antara benda yang penting adalah dia memahami muqaddimah ini. Katanya idza ra'atil mar'atu ad-dama fi sinnin yahtamilul haidha fatu'maru bijtinabi ma tajtanibuhul haidu min nahwi salatin wa sawmin wa wat'in wa la tantadhiru bulughahu yawman wa laylatan amalan bil-zahiri annahu haid walau kanat hamilan li'anna al-asahha anna al-hamila tahid. Maksudnya apabila melihat oleh seorang perempuan dia melihat ad-dam, darah. Maksud melihat darah di sini ad-dam, kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, dia panggil ad-dam ni isim ma'rifah, darah yang maklum. Iaitu darah yang maklum adalah darah yang keluar daripada farak dia, bukan darah yang keluar daripada tangan, daripada hidung,
daripada telinga, daripada kaki tak. Okey, boleh faham? Jadi kita kena faham, apabila melihat oleh seorang perempuan akan darah, maksudnya darah yang keluar daripada kemaluannya. Itu maklum sendirilah, tak perlu kabur lah. Dia melihat fi sinnin, pada ketika umur, yahtamilul haid, yang ihtimal umur itu ataupun yang boleh menerima, yang boleh jadi haid. Maksudnya seorang perempuan dia melihat darah di dalam umur yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Jadi apabila seorang perempuan dia melihat darah, seorang perempuan apabila dia melihat darah yang keluar daripada kemaluan dia, ketika mana dia berumur yang boleh dihukumkan darah tersebut, ataupun dia telah sampai kepada umur yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, umur berapa yang boleh dihukumkan sebagai darah haid? 9 tahun. 9 tahun ke atas. Dan orang sebahagian daripada ulama dia gunakan juga istilah gini. Dia guna istilah apabila seorang perempuan melihat darah di dalam waktu imkanil haid. Okey, boleh faham? Apabila seorang perempuan melihat darah di dalam waktu imkanil haid. Hal ni dikata apabila seorang perempuan melihat darah pada umur yang boleh ihtimal haid. Sebenarnya istilah imkanil haid fi sinnin yahtamilul haid sama je. Dia darah yang boleh ataupun yang boleh kita hukum haid ataupun waktu imkanil haid dua. Yang pertamanya apabila perempuan saat itu cukup, apabila seorang perempuan saat itu cukup 9 tahun. Yang keduanya, kalau perempuan saat itu dia telah beradat datang haid. Okey, kalau dia telah beradat dah datang haid, maka kena tengok cukup dah sekurang-kurang suci 15 hari. Okey, itu dia panggil waktu imkanil haid. Okey, boleh faham? Imkanil haid bagi perempuan yang kali pertama datang haid mesti kena cukup 9 tahun. Yang keduanya, kalau perempuan datang dah haid mesti ada dah sekurang-kurang suci 15 hari datang pula darah. Itu dipanggil waktu imkan al-haid. Apabila seorang perempuan melihat darah di dalam umur yang boleh ihtimal darah tersebut sebagai darah haid, maka ketika itu fatuk maru, maka diperintah kepada perempuan tersebut bijtinabi ma tajtanibuhul haidu, dengan menjauhi, dengan meninggalkan segala perkara yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Segala perkara yang perlu dijauhi oleh perempuan yang haid, maka kita kena perintah kepada dia, perempuan itu diperintahkan supaya meninggalkan perkara tersebut. Apakah perkara yang perlu dijauhi oleh perempuan yang haid? Min nahwi salatin wa saumin wa wat'in, iaitu sembahyang, puasa, bersetubuh. Kita di sana ada perkara-perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Maksud dia benda? Okey, tengok molek. Maksud dia gini, ini nak cerita. Semata-mata perempuan itu melihat darah keluar daripada kemaluan dia, yang mana darah itu boleh dihukumkan sebagai darah haid, maka perempuan itu mesti kena mengambil hukum perempuan haid. Maksudnya perkara-perkara yang dilarang kepada perempuan yang haid telah dilarang kepadanya. Okey, jelas tak? Wala tantadhiru bulughahu yawman wa laylah, dan tidak perlu dia menanti cukup darah tersebut sehari semalam. Adakah perlu kena tunggu sehari semalam dulu barulah boleh dia mengambil hukum perempuan haid? Tidak. Okey, boleh faham? Kan kita sebelum ni kita bincang benda, apa yang kita belajar ataupun apa yang kita bincang sebelum daripada ni, apa yang kita bincang sebelum daripada ni adalah sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Ketika seorang perempuan melihat darah keluar, katakanlah darah keluar pukul 12 tengah hari, mula keluar. Okey, kalau kira sehari semalam adalah 12 tengah hari esok. Betul tak gitu? Sekarang ni tak sampai lagi, lepas tu masuk, okey, pukul 12 mula keluar, pukul 1 sejam, pukul 2 2 jam. Okey, pukul 2 masuk dah waktu zuhur.
Sekarang ni darah ni baru berapa jam 2 jam. Tapi darah sedang keluar. Cukup lagi sehari semalam? Tak cukup lagi. Tetapi perempuan ini mesti kena mengambil hukum perempuan haid. Walaupun tak cukup lagi sehari semalam. Kerana darah sedang keluar. Dan darah yang sedang keluar itu boleh dihukumkan sebagai darah haid. Apabila boleh dihukumkan sebagai darah haid, walaupun tidak cukup lagi sehari semalam, tetap perempuan itu perlu kena mengambil hukum perempuan haid. Tidak boleh dah dia sembahyang, tidak boleh dah dia nak meneruskan puasa, ataupun tidak boleh dah dia berpuasa, tidak boleh dah suami dia setubuh dia walaupun belum cukup benda sehari semalam. Sebab darah ni sedang keluar. Sebab dia mesti kena diperintah kepada dia meninggal perkara yang diwajibkan. Perempuan yang haid kena tinggalkan perkara itu kerana amalan bil-zahiri annahu haid. Kerana kita beramal dengan zahir bahawasanya darah tersebut adalah darah haid. Sekarang ni kita hukum secara zahir. Secara zahirnya, apabila darah itu keluar di dalam waktu imkanil haid, walaupun belum lagi mencapai sehari semalam, tapi darah sedang keluar lah. Darah sedang keluar. Darah hadir. Maka kita hukum pada zahirnya darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh? Walau kanat hamilan, walaupun perempuan itu hamil. Li'anna al-asah anna al-hamila tahid. Kerana mengikut pandangan yang asah dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya perempuan yang hamil juga datang haid. Dan pandangan yang mengatakan perempuan hamil datang haid bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i sahaja, ia juga pandangan mazhab Maliki. Boleh tengok nota kaki 4, wahwa madhabul Malikiyati aidan. Dan ini juga pandangan mazhab Maliki. Tapi wa dhahabal Hanafiyyatu wal Hanabilatu ila anna al-hamila la tahid. Tapi berpandangan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali bahawasanya perempuan yang hamil tidak datang haid. Dan kita pernah cerita tak sebelum daripada ni? Kita pernah bincang dah panjang lebar berkenaan dengan darah yang dilihat oleh perempuan yang mengandung yang cukup syarat haid. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, darah tersebut adalah darah haid. Sama juga menurut pandangan yang kuat di dalam mazhab Maliki. Walaupun ada sebahagian daripada pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan darah istihadah. Dan anak kabar majoriti ulama mengatakan darah yang keluar daripada perempuan yang hamil adalah darah istihadah. Tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan darah haid. Kerana berdasarkan kepada keumuman firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan kita cerita dah kan cara istidlal daripada ayat tersebut. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh tengok nota kaki nombor 2. Kita tengok nota kaki nombor 2. Ataupun kita hurah dulu, lepas tu kita baru baca nota kaki ya. Okey. Katakanlah seorang perempuan ni, kata seorang perempuan ni pada pukul 12 tengah hari darah dia mula keluar. Berarti molek. Darah dia mula keluar. Pukul 12 tengah hari, pukul 1 masuk Zuhur. Adakah wajib dia sembahyang Zuhur? Tak dah. Haram dia sembahyang Zuhur. Okey, alasan dia sebab dia haram sembahyang Zuhur kerana darah tersebut dia keluar di dalam waktu yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Walaupun belum mencapai sekurang-kurang haid. Okey, boleh faham? Jelas tak? Sebab darah sedang keluar. Okey, dia pun pukul 1, pukul 2, darah keluar pukul 3, pukul 4, pukul 5 masuk asar. Wajib tak dia sembahyang asar? Wajib tak? Tidak wajib, bukan haram dia sembahyang asar. 5, 6, 7 masuk maghrib. Boleh tak dia sembahyang asar? Tak boleh, haram dia sembahyang asar, sembahyang maghrib. Haram dia sembahyang maghrib. 8, 9 masuk isyak. Boleh tak sembahyang isyak? Tak boleh, haram dia sembahyang isyak. 10, 11 suami dia nak setubuh dia boleh ke tak? Tak boleh, haram suami dia setubuh dia. Esok nak puasa, boleh ke tak? Tak boleh, haram dia puasa. Walaupun darah tak cukup lagi 24 jam. Kerana darah sedang keluar. Okey. Ketika darah keluar, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah darah saat itu berterusan keluar sehingga pukul 12 tengah hari esok. Maksudnya cukup pukul 12 tengah hari esok, cukup 24 jam. Okey, boleh faham kan? Cukup 24 jam. Apabila cukup 24 jam, maka jelas darah tersebut adalah darah haid.
Kalau darah masih lagi keluar pada hari kedua, hari ketiga, dia kena mengambil hukum perempuan haid. Sehinggalah darah berhenti. Okey, boleh faham? Apabila darah berhenti, maka barulah dia mengambil hukum perempuan suci. Wajib dia kena mandi, wajib dia kena semayang, wajib dia kena puasa. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, darah mula keluar pukul 12. Perhati molek sebab kita tak guna whiteboard ni. Whiteboard kita dalam kepala je hari ni. Whiteboard di sini je. Okey. Darah mula keluar pukul 12. Pukul 1, pukul 2 semayang tak? Tak semayang. Pukul 3, pukul 4, pukul 5 semayang tak asar? Tak semayang. Pukul 6, pukul 7 semayang tak maghrib? Tak. Pukul 8, pukul 9 semayang tak isyak? Tak. Pukul 9, pukul 10, pukul 11 darah berhenti. Pukul 11 darah berhenti. Okey, kita tengok. Daripada pukul 12 hingga pukul 11 jadi baru 11 jam. Tak sampai 24 jam darah berhenti sebelum mencapai sekurang-kurang haid. Okey, boleh? Boleh faham? Apabila darah berhenti, maka perempuan itu mesti kena mengambil hukum perempuan suci. Wajib dia kena mandi, wajib dia kena sembahyang. Wajib dia kena sembahyang isyak, wajib dia kena sembahyang. Boleh suami dia bersetubuh dengan dia? Okey, boleh faham? Boleh suami dia bersetubuh dengan dia? Silap. Zo ngendengu. Tak wajib mandi. Mula. Sekali lagi silap. Sebab mandi, sebab dia mandi. Okey, sekali lagi. Orang puang ni mula keluar darah pukul 12 tengah hari. Pukul 1, pukul 2, okey, tak semayang zuhur, tak boleh semayang zuhur. Sebab pada zahirnya darah tersebut adalah darah haid. Pukul 3, pukul 4, tak semayang asar, tak boleh semayang asar. Pukul 5, pukul 6, pukul 7, tak boleh semayang maghrib. Pukul 8, pukul 9, tak boleh semayang isyak lagi. Pukul 10, pukul 11, darah berhenti. Okey, apabila darah berhenti, ternyata pada zahirnya, jangan hakikat dah tahu lagi ni, pada zahirnya darah tersebut bukan darah haid. Apabila darah berhenti pada pukul 11 tengah malam saat ni, maka diwajibkan kepada dia sembahyang isyak. Wajib dia sembahyang isyak. Wajib tak dia mandi? Tidak wajib dia mandi kerana darah bukan darah haid. Hanya basuh sahaja kemaluan dia kerana darah najis. Lepas tu dia berwuduk, lepas tu dia sembahyang isyak. Lepas tu wajib dia kena qada balik sembahyang maghrib. Wajib dia kena qada balik sembahyang asar. Wajib dia kena qada balik sembahyang zuhur. Kerana sembahyang yang ditinggalkan itu sebenarnya bukanlah di dalam waktu haid. Bukan di dalam waktu istihadah. Okey, jelas kan? Malam tu suami dia boleh tak bersama dengan dia? Boleh. Okey, boleh faham? Tiba-tiba keesokan darah datang semula. Dia ada dua kemungkinan. Lepas daripada darah berhenti, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah darah berhenti terus. Okey, apabila darah berhenti terus, selesai. Okey, jadi bermakna tidak ada haid bagi dia pada bulan tersebut. Yang keluar adalah darah istihadah. Tetapi kemungkinan yang kedua yang mungkin berlaku kepada perempuan, setelah daripada berhenti, selang beberapa jam tertentu, tiba-tiba datang balik darah. Okey, apabila darah datang balik, kita kena tengok. Kena tengok lagu mana? Start daripada mula keluar darah hingga datang balik dalam lingkungan 15 hari ke ataupun di luar lingkungan 15 hari. Faham tak Zul? Kena faham? Kena kira dalam lingkungan 15 hari ke ataupun melepasi dah 15 hari daripada permulaan keluar darah. Okey, kalaulah dalam lingkungan 15 hari, sebab baru kemarin mula keluar darah, berarti malang hari ni keluar pula. Okey, baru hari kedua keluar semula darah. Maka kata ulama, darah yang keluar semula pada zahirnya dihukumkan haid. Okey, boleh faham? Apabila pada zahir dihukumkan haid, dia mesti kena mengambil hukum perempuan yang haid. Okey, boleh faham? Darah yang keluar semula saat itu, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, darah tu keluar sehingga cukup sehari semalam. Campur dengan darah yang sebelum ni. Sebelum tadi 11 jam kan? Keluar pula, berterusan keluar cukup sehari semalam. Apabila cukup sehari semalam, maka ternyata 11 jam yang pertama tadi, 11 jam yang pertama adalah haid. Lepas tu darah yang keluar semula juga adalah haid. Tempoh berhenti sekejap tu dinamakan sebagai naqa' di celah satu haid. Boleh faham? Naqa' di celah satu haid. Naqa' di celah satu haid, ulama berbeza pandangan. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama nama dia qaul as-sahb. Maksudnya
hukum haid diberikan juga kepada tempoh berhenti darah. Maksudnya sebagaimana 12 jam yang pertama adalah haid, lepas tu darah yang datang setelah daripada berhenti adalah haid, tempoh berhenti juga dikirakan sebagai haid. Okey, boleh faham? Jadi apabila tempoh berhenti sebagai haid, ternyata hak yang dia semayang tadi sah ke tak? Tidak sah. Tapi dapat pahala ke tak? Dapat pahala sebab dia buat apa hak yang dituntut kepada dia. Okey, boleh faham? Dan dia bersetubuh saat itu sah ke tak? Oh, bersetubuh tak kira tak ada sah ke tak? Bersetubuh tak ada sah ke tak? Bersetubuh saat itu halal bagi dia kerana dia berpandukan kepada zahir bahawa dia mengalami suci. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jelas, ha? Okey. Ni benda yang penting yang perlu kita kena bincang masalah ni. Lepas daripada tu, okey, yang pertama. Kemungkinan yang kedua pula, lepas daripada datang balik, kan kita kata berhenti semalam kejap kan? Datang 11 jam darah, berhenti sekejap, lepas tu datang semula. Hak datang semula tu kadang-kadang, ataupun kemungkinan yang kedua, dia tidak berterusang. Okey, boleh faham? Dia tidak benda? Dia tidak berterusang. Maksudnya tidak berterusang, maksudnya berhenti pula. Okey, kalau berhenti pula cukup 24 jam, capur dengan hak yang sebelum. Okey, boleh faham? Kan sebelum 11 jam, berhenti sekejap, datang balik, 11 jam pula. Jadi cukup 20, baru 22 jam. Tak cukup lagi 24 jam. Okey, kita kata, lepas daripada berhenti, datang pula sehari semalam. Okey, cukup lebih daripada 24 jam. Maka, darah tersebut semuanya haid. Apabila berhenti tu, wajib dia kena mandi, wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Okey, boleh faham? Tapi kalau berhenti pula darah sebelum cukup 24 jam, maka pada zahirnya darah tu istihadah, hanya wajib dia kena basuh sahaja, lepas tu wajib dia kena sembahyang, tak perlu mandi. Jelas tak? Bolak tak? Tak bolak dah, Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah datang berhenti, berarti molek. Darah datang berhenti. Kalau berlaku dalam tempoh 15 hari, setiap kali datang dia kena mengambil hukum perempuan haid, setiap kali berhenti dia kena mengambil hukum perempuan suci. Okey, boleh faham? Setiap kali datang kena mengambil hukum perempuan haid, setiap kali berhenti kena mengambil hukum perempuan suci. Kalau ia berlaku dalam tempoh 15 hari. Jelas tak ni? Okey, kalau jelas kita baca dalam, kita akan faham. Baik. Dia kata ni thumman qata', kemudian berhenti darah. Tengok nota kaki 2. Qabla yaumin wa laylah, sebelum sehari semalam. Darah berhenti sebelum cukup sehari semalam. Bana alla syai', nyatalah. Okey, di situ baru nyata, baru jelas tidak ada sesuatu. Maksudnya tidak ada sesuatu, rupanya bukan haid. Faham tak lagi? Apabila bukan haid, fataqdi salat dzalika zaman, maka dia kena qada. Fataqdi salat dzalika zaman, sembahyang di dalam tempoh tersebut, hak yang ditinggal saat ni. Betul tak gitu? Sebab dia sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qada. Jadi bermakna kalau bukan kerana haid, bukan kerana nifas, wajib kena qada semula. Okey, boleh faham? Sebenarnya bukan bab haid, bab nifas saja tak wajib qada, gila pun tak wajib qada. Cuma kita bincang bab darah kan. Kita bincang bab darah. Tu kena faham. Kayak gila kan Amin kata, dah kalau tinggal kerana gila kan wajib qada, tak wajib qada juga kan. Dah kita nak bincang bab darah ni. Gila tu bukan darah. Okey, boleh faham? Jadi sembahyang yang ditinggalkan kerana darah haid, kerana darah nifas tidak wajib qada. Tetapi kalau ditinggalkan kerana darah istihadah, wajib qada. Kerana darah istihadah, perempuan ketika mengalami istihadah, dia mengambil hukum perempuan suci. Wajib atas dia sembahyang. Kalau tidak sembahyang, wajib dia kena qada balik. Okey, jelas? Baik. Nanti soalan daripada Muhammad, saudara Muhammad Hakim, kalau waktu berhenti itu seketika, adakah satu kesalahan jika bersetubuh? Okey. Nanti kita akan tengok. Zul boleh buat tulis. Boleh tulis atas sini, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, tak apa. Okey. Jelas dah. Jadi kalau darah berhenti sebelum daripada sehari semalam, nyata bermakna tidak ada sesuatu. Maksudnya tidak ada sesuatu, tidak ada haid. Sebab sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Okey, fataqdi salat dzalika zaman, maka dia kena qada. Molek juga buat gitu kat Gizo tulis. Lepas tu kita pamai dalam ni kan. Boleh comel-comel gitu.
maka dia kena qada sembahyang dalam tempoh tersebut. Jelas? Wa in qata'a li yawmin wa lailatin fa akthar wa liduni akthar min 15 yawman fa jami'uhu haid. Dan jika berhenti darah li yawmin wa lailah, selepas cukup sehari semalam. Selepas cukup sehari semalam darah berhenti. Fa akthar, lebih daripada sehari semalam, 2 hari ke 3 hari keluar darah, lepas tu berhenti. Waliduni akthara min 15 yawman, dan kurang daripada 15 hari. Okey, boleh faham? Jadi darah tu cukup sehari semalam ataupun lebih daripada sehari semalam, tapi tidak lebih daripada 15 hari, sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Maka ketika tu katanya fajami'uhu haid, maka kesemuanya adalah haid. Kesemua darah tu adalah haid. Okey, jelas? Jelas tak Pandi? Okey, kita buat contoh. Kita kena banyakkan contoh. Kalau tak banyakkan contoh, tidak akan faham. Ataupun bukan tidak akan faham. Faham, tapi dia banyak contoh ni lebih membantu untuk kita faham. Okey, kita buat contoh yang pertama. Seorang perempuan, dia mula keluar darah pukul 12 tengah hari. Maka tidak boleh dia sembahyang apabila masuk waktu zuhur. Tiba-tiba darah berhenti. Okey, kita tengok daripada 12 tengah hari hingga darah berhenti tu buat lama mana? Kalau cukup sehari semalam, bermakna darah tersebut adalah darah haid. Maka wajib dia kena mandi ketika berhenti, wajib dia kena sembahyang ketika berhenti. Okey, boleh faham? Jelas tak? Baik. Yang pertama. Yang keduanya, darah keluar pada pukul 12 tengah hari. Darah berhenti sebelum cukup sehari semalam. Maka wajib dia sembahyang tanpa perlu mandi. Okey, jelas? Jelas? Yang ketiga, darah keluar sampai ke hari yang ke-12. Daripada hari pertama sampai ke hari 12 baru berhenti. Okey, tak lebih daripada berapa hari? 15. Maka kesemuanya haid. 14 hari semuanya haid. 15 hari semuanya haid. Kalau hari ke-16 masih lagi ada darah tanpa berhenti bersambung dengan hari yang ke-15 dan ke-16, maka perempuan itu dinamakan sebagai perempuan mustahadah, yang bercampur dalam tempoh tersebut di antara darah haid dan darah istihadah dia. Banyak mana darah haid dia, banyak mana darah istihadah dia, nanti kita akan bincang dalam suwar al-mustahadah, bentuk-bentuk gambaran-gambaran perempuan mustahadah. Okey, boleh faham? Zul, kalau boleh, kalau soalan-soalan yang Zul rasa boleh jawab lalu. Contoh, tengok berapa hari tempoh masa antara haid. Zul boleh jawab lah. Baik. Malaikat kalau soalan-soalan susah, baru anda jawab. Okey, boleh faham? Okey, kita baca lagi. Walau kana qawiyan wa dha'ifan wa in taqaddama ad-dha'ifu 'ala al-qawi. Walaupun darah saat itu kuat dan lemah, dan terdahulu ada dhaif di atas darah lemah, darah kuat. Maksudnya, kalau darah tu cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka tidak perlu kita melihat kepada perbezaan terhadap sifat darah. Bagaimana sekalipun sifat darah datang, kesemuanya adalah haid. Sama ada semuanya warna hitam, semuanya warna merah, semuanya warna perang, semuanya warna kuning, semuanya warna keruh, ataupun campur di antara merah dengan hitam, campur di antara merah dengan kuning, sama ada kuning terdahulu, kuning terkemudian, tak kira. Okey, boleh faham? Sama ada pekat ataupun cair, sama ada busuk ataupun tidak, selama mana cukup sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, sama ada bertepatan dengan adat sebelum daripada ni ataupun tidak, kesemuanya haid. Okey, boleh faham? Jadi kena ingat, kalau perempuan tu tidak ada darah istihadah, maksudnya darah dia tidak melepasi sebanyak-banyak haid, maka perbezaan terhadap sifat darah tidak perlu diambil kira. Kalau dia tu sifat darah haid, bagaimana sekalipun sifat dia sama ada sama ataupun berbeza, semuanya haid. Okey, itu kita kena faham. Ana ulang banyak kali ni sebab kayak apabila kita bincang berkenaan dengan perempuan mustahadah, kita khabar perlu diambil kira terhadap perbezaan sifat darah. Ada orang puang ni, selalu sering kali orang puang ditanya, dah ustaz, kalau kita mari 7 hari 3 hari hitam, lepas tu 4 hari merah, jadi hitam tu haid. Kita khabar dah. Saat ni kita khabar dah. Saat ni kita khabar lagu mana? Kalaulah tidak melepasi 15 hari, bagaimana bentuk dan bagaimana sifat darah, semuanya haid.
Tidak perlu kita ambil perbezaan terhadap sifat darah. Hak yang perlu kita kena ambil perbezaannya, kita pandang kepada perbezaannya adalah, kita kena kira kepada perbezaannya adalah ketika darah keluar melepasi sebanyak-banyak haid. Okey, boleh faham? Jelas Okey, tengok. Sebab itulah dikata lagu mana, walau kana qawiyan wa dha'ifan wa in taqaddama ad-dha'ifu 'ala al-qawi. Okey, jelas. Tapi katanya fa in jawazal 15, kalau darah tu melepasi 15 hari, ruddat ila maraddiha, dikembalikan kepada perempuan itu kepada tempat kembalinya. Okey, boleh faham tak? Perempuan itu dikembalikan kepada tempat kembalinya. Tempat kembali dia ail mustahadah, kembali kepada tempat kembali perempuan mustahadah. Okey, apakah tempat kembali perempuan mustahadah? Okey, yang pertama adalah tamyiz, yang keduanya adalah adat. Okey, boleh faham tak? Mengerti tak? Jadi kita akan tengok lagu manakah marad bagi al-mustahadah. Apabila kita bincang suar al-mustahadah, bentuk-bentuk perempuan mustahadah yang 7. Sawa'un akanat mubtada'atan mumayyizatan am ghayra mumayyizatin am mu'tadatan kama sayati hukmu kulli wahidatin fi mahalliha. Tak kiralah dia tu kali pertama dia dapat membezakan sifat darah ataupun tidak dapat membezakan sifat darah, ataupun mu'tadah pernah dah datang darah. Okey? Seperti akan datang hukum setiap satu pada tempatnya. Pada tempatnya kita akan tengok. Okey, jelas. Wa kadza, dan seperti ini, law ra'atil inqita'ah, sekiranya melihatlah seorang perempuan inqita', berhenti darah, bi ankanat, lagu mana dia nak tahu darah berhenti? Okey, ini penting bagaimanakah perempuan ingin tahu darah dia telah berhenti? Bi ankanat law adkhalatil qutnah, sekiranya perempuan memasukkan kapas, masukkan kapas dalam dia, dalam hidung dia ke dalam telinga, dalam kemaluan dia lah tempat keluar darah. Kharajat bayda'a naqiyatan, keluarlah kapas tu bayda'. Mana bayda'? Putih. Dah kapas warna benda? Putih. Naqiyah, bersih. Maksudnya tidak berloma dengan warna darah. Tidak ada kesan dah darah pada kapas tersebut. Okey, boleh faham? Tu makna darah berhenti. Okey, ketika tu fayalzamuha hina idzin iltizamu ahkami tuhur, maka lazim, wajib perempuan itu kena mematuhi hukum-hukum suci. Iltizam, kena mematuhi hukum suci. Maksud dia kena mematuhi hukum suci, wajib dia kena mandi kalau cukup sehari semalam wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Okey, soalannya, boleh tak nak tunggu dulu sehari semalam? Tak boleh. Tak boleh tunggu sehari semalam. Ada sebelum daripada ni ramai orang puang apabila darah dia berhenti, dia terus tidak iltizam ahkami tuhur, dia tunggu sehari semalam. Hak tunggu sehari semalam, ada hak tunggu sampai ke 15 hari pun ada. Apabila darah berhenti, kesemuanya adalah tidak betul. Jangan khabar kepada anak, orang tu khabar, orang ni khabar, jangan khabar gitu. Siapa pun hak yang khabar kena tunggu sehari semalam, sebenarnya adalah tidak betul. Dan anak ada buat penulisan berkenaan dengan masalah ni, beberapa penulisan. Penulisan yang pertama hanya menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang mana penulisan tersebut adalah mengkritik pandangan itu. Dan yang keduanya anda buat juga pula penulisan menurut pandangan empat mazhab bersama dengan dalil-dalil daripada Quran dan As-Sunnah. Baik, mengkritik pandangan tersebut. Tapi alhamdulillah ramai ada orang puang dan ramai ada orang yang mendalami tentang darah wanita menolak hukum tersebut. Hukum tersebut adalah hak yang kata kena tunggu sehari semalam, hak tu adalah reka semata-mata. Tidak ada sandaran daripada Quran dan hadis, dan tidak ada sandaran daripada pandangan ulama-ulama yang mu'tabar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ada buat penulisan bab ni dan penulisan ana rasanya tersebar dah sebelum daripada ni. Cuma penulisan bersifat ilmiah. Orang hak yang nak baca saat itu dia kena sabar sikit, kerana bersifat ilmiah, bukan penulisan hak yang seperti penulisan komik, buku-buku hak yang Dragon Ball. Ami biasa baca Dragon Ball ni? Tak. Juguh mu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya thumma in ada, kemudian apabila lepas daripada darah berhenti, kemudian jika kembali semula darah qabla 15, sebelum daripada 15 hari. Darah berhenti, batu mari semula sebelum daripada 15 hari, daripada tempoh daripada tempoh permulaan keluar darah. Okey, kaffat,
perempuan saat itu kena tahan, kena meninggalkan an ahkamit tuhur, hukum-hukum suci. Jadi hukum perempuan suci dia kena tinggalkan. Maksudnya dia kena mengambil hukum dia, hukum perempuan haid. Okey, boleh faham? Apabila keluar semula darah, dia kena ambil hukum perempuan haid. Wa in qata', dan jika berhenti pula, iltazamat ahkamat tuhur. Darah kalau berhenti pula, maka dia mesti kena mematuhi hukum-hukum suci. Wa hakadha hatta tajawaza 15. Seperti ini sehingga melepasi darah tersebut 15 hari. Okey, boleh faham? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita nak bincang pula berkenaan dengan darah yang keluar di antara dua anak kembar. Ini benda penting juga. Dia katakan waddamul ladzi baina at-tawamain haidun. Darah yang di antara dua anak kembar adalah haid. Darah yang keluar di antara dua anak kembar adalah haid. Okey, boleh faham? Darah yang keluar di antara dua anak kembar dikirakan sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Maksud dia lagu mana? Ini masalah kalaulah perempuan saat itu dia bersalin kembar, tapi anak yang kedua keluar berjarak dengan anak yang pertama. Anak pertama keluar dah, anak kedua tak mau keluar lagi. Okey, boleh faham? Okey, dan tempoh di antara anak pertama dengan anak kedua, berarti molek tempoh di antara anak pertama dan anak kedua lebih daripada sehari semalam. Maka darah yang keluar di antara dua anak kembar dikirakan haid, belum lagi dikirakan nifas. Kerana akan datang kita akan bincang, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim, daripada kandungan. Darah yang keluar sedangkan anak masih lagi ada, kandungan masih lagi belum kosong sebab masih lagi ada berbaki seorang anak, maka bukan darah nifas. Adakah darah tersebut darah haid? Ya, kalau cukup syarat haid. Kalau cukup syarat haid. Okey, sebagai contoh. Kini kita contoh Contoh saja. Masalah berlaku ataupun tidak itu nombor dua. Dan benda ni bukan benda yang mustahil berlaku. Seorang perempuan dia bersalin anak yang pertama. Anak kedua tak mau tubik lagi. 3 hari lepas daripada tu baru keluar anak yang kedua. Darah yang keluar di antara dua anak kembar adalah darah haid kerana cukup sehari semalam. Okey, boleh faham? Dan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan darah yang keluar di antara anak kembar, dia lebih utama lagi darah haid berbanding dengan darah yang keluar bagi perempuan yang hamil. Kerana darah yang keluar bagi perempuan yang hamil, ada pandangan yang mengata bukan darah haid. Pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i kata bukan darah haid, bukan darah istihadah, kerana mereka melihat bahawasanya rahim perempuan apabila mengandung, maka pintu dia telah tertutup untuk mengeluar darah haid. Tetapi apabila dia telah mengeluarkan seorang anak, jadi bermakna pintu rahim telah terbuka. Okey, betul tak? Jadi apabila pintu rahim telah terbuka, maka darah yang keluar di antara dua anak kembar lebih utama lagi dihukumkan sebagai darah haid berbanding dengan darah yang keluar daripada perempuan yang hamil. Okey, boleh faham? Tapi darah yang keluar di antara dua anak kembar dikirakan haid apabila cukup syarat haid. Okey, habis. Okey, jelas Benda. Okey, waddamul ladzi baina at-tawamain haidun bi khilafi dami talq. Berbeza dengan dami talq. Mana dami talq? Berbeza dengan darah at-talq, sakit bersalin. Awid damil khariji ma'a khurujil walad, ataupun darah yang keluar bersama dengan keluar anak. Darah sakit nak bersalin ni kerana perempuan ni dah beranak lagi, tapi sakit dah nak beranak. Dia panggil istilah dia benda contraction ke dipanggil benda? Betul dah nak sebut? Pandai kau sebut. Okey, darah yang mari dah. Dia mari. Dia orang puan yang nak beranak, dah samalah dia orang puan dah sakit langsung. Sampai masalah terbuka dah jalan. Ada orang puan Allah gelepar.
Hampir nak mati. Tok lelaki kata sabar, sabar. Abang tak sabar. Oh, marah dia. Abang tak rasa sakit. Ada gak perempuan gitu. Sabar, banyak istighfar. Oh, saya istighfar dah ni. Sakit ni. Abang tahu benda. Oh. Baik. Okey, darah masa sakit nak bersalin, rasa sakit dah, tu bit darah. Tu dia panggil damu at-talq. Okey, tu darah at-talq. Darah sakit bersalin. Darah sakit bersalin bukan darah haid. Sebab darah haid adalah darah yang keluar bukan ada illah. Ada sebab. Sekarang ni darah ni keluar kerana ada sebab. Sebab apa? Sebab sakit bersalin. Okey, boleh faham kan? Dan bukan darah nifas. Kerana darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kandungan. Okey, jelas. Sama juga darah yang keluar bersama dengan keluar anak bukan darah haid dan bukan juga darah nifas. Katanya falaisa, maka bukanlah keduanya. Darah sakit nak bersalin dan darah yang keluar bersama dengan anak haidan bukan haid. Sebab dia bukan haid. Sebab dia li'anna zi'ajal badan bitalqi yadullu ala anna khurujahu li hadhihi al-'illah la lil jibillah. Kerana sesungguhnya inzi'aj, terganggu al-badan, badan orang puang tu, terganggu tubuh dia, bitalqi dengan sakit bersalin. Terganggu tubuh dia dengan sakit bersalin, yadullu menunjuk ala anna khurujahu li hadhihi al-'illah, bahawasanya keluar darah tersebut kerana sebab ini. Li hadhihi al-'illah, kerana sebab ni, sebab sakit nak bersalin tu lah. Okey, jelas tak? La lil jibillah, bukanlah kerana jibillah. Apa benda jibillah? Kerana benda jibillah, Fendi. Dulu kita bincang, darah haid adalah damu jibillah, darah kebiasaan. Bukan kebiasaan begitu. Ni ada sebab. Darah haid adalah damu jibillah, darah kebiasaan. Ni bukan kebiasaan, ni ada sebab. Sebab sakit bersalin. Wala nifasan, dan bukan juga darah nifas. Darah tu adakah darah nifas? Bukan. Sebab darah nifas mesti darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Sebab dia bukan darah nifas, litaqaddumihi, kerana terdahulunya darah tersebut ala infisalil walad, di atas berpisah dan bercerai anak. Maksud berpisah, bercerai maksudnya keluar anak. Keluar dah anak. Sebab darah nifas adalah darah yang keluar setelah daripada berpisahnya anak daripada seorang perempuan, daripada rahim perempuan. Okey, boleh faham? Jelas tak? Okey, cuma ada selagi. Naam, tetapi al-muttasilu bihaidhiha al-mutaqaddim haidun, darah yang bersambung dengan haidnya yang terdahulu adalah haid. Maksudnya darah yang bersambung dengan haidnya yang terdahulu adalah haid. Okey, gini ceritanya, Ming. Seorang perempuan sebelum daripada rasa sakit nak bersalin, dia keluar darah dah 4 hari. Okey. Dan kita khabar dah menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar daripada perempuan yang hamil adalah darah haid. Okey, lepas daripada 4 hari tiba-tiba baru sakit nak bersalin. Sakit nak bersalin, keluar darah. Okey, darah ni bersambung dengan darah 4 hari sebelum daripadanya. Maka darah sakit bersalin ketika itu adalah darah haid. Lepas tu bersalin, darah yang keluar bersama anak masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Okey, jelas? Darah yang keluar di antara anak kembar juga darah haid. Anak seorang pun darah yang keluar ketika bersama dengan keluar anak juga darah haid. Okey, sebab dia bersambung dengan haid yang sebelumnya. Dah beza lagu mana? Kalau bukan haid je beza lagu mana? Bukan haid beza. Atas pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Okey, orang puan ni mula rasa sakit nak bersalin pukul 3 pagi. Pukul 4 pagi rasa sakit bersalin, tubik dah darah. Pukul 5 pagi rasa sakit bersalin, tubik dah darah. Pukul 6 masuk subuh, tubik dah darah. Darah tu haid ke tak? Bukan. Nifas tak? Bukan. Dah bukan haid, bukan nifas, wajib tak disemayang? Wajib disemayang. Okey, boleh faham? Kau sakit nak mayang mana? Sekadar mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Tiba-tiba masuk dah dalam bilik bersalin. Bersalin dalam pukul 8 pagi. Maka nanti dia dak dang nak sembahyang subuh sebab sakit sangat. Dak dang nak sembahyang subuh.
Nanti lepas daripada suci daripada nifas, wajib dia kena qada balik sembahyang subuh. Kerana sembahyang subuh saat itu tidak gugur daripada dia. Sebab darah yang keluar bukan darah haid. Okey, berbeza dengan masalah perempuan 4 hari sebelum daripada sakit nak bersalin, dia keluar darah. Okey, mazhab Imam Syafi'i dikirakan darah haid. Lepas tu sakit bersalin, tubik darah lagi. Okey, masih lagi dikirakan darah haid. Gugur tak sembahyang? Gugur sembahyang. Apabila bersalin keluar darah haid, gugur tak sembahyang? Gugur sembahyang. Okey, jelas tak? Itu perbezaan dia. Lepas daripada bersalin, adakah darah nifas, Fendi? Mazul? Amin tanya, lepas bersalin darah nifas ke tak? Okey, kalau kena tengok, kalau lepas daripada bersalin masih lagi ada seorang. Bersalin yang pertama masih lagi ada seorang, bukan darah nifas. Kalau bersalin seorang je, tak ada seorang dah, tak ada seorang lagi, maka barulah dikirakan nifas. Dan bersambung di antara haid dia dengan nifas dia, tanpa ada tempoh suci di antara haid dan nifas. Dan kita bincang masalah ni sebelum ni. Kita bincang masalah ni sebelum daripada ni. Baik. Seterusnya kata dia lagi. Okey, kita tengok nota kaki nombor 1 . Soalan banyak tak hari ni? 5. Okey, 5 nanti kita 5 minit lagi kita jawab soalan. Tawdih. Boleh kita baca cepat-cepat Tawdih. Okey, penjelasannya, al-muradu bit-tawamain al-mauludain. Maksud dengan dua, okey, al-murad maksud bit-tawamain dengan at-tawamain. Apa dia at-tawamain? Dua anak kembar adalah al-mauludan. Okey, hak tu hak yang munasabah sebab jadi khabar. Betul tak Zul? Al-muradu mubtada. Betul tak? Al-mauludain. Apa nama al-mauludain? Dua anak. Dua orang anak. Fa-akthar. Maksud dia fa-akthar, lebih daripada dua orang. Idza kana baina khurujil awwali wal akhiri duna aqallil haml. Apabila adalah keluar anak yang pertama dan anak yang kedua kurang daripada sekurang-kurang mengandung. Aiduna sittati ashhur, kurang daripada 6 bulan. Daripada anak yang pertama kepada anak yang kedua, keluar kurang daripada 6 bulan. Tapi kalau tempoh di antara anak yang pertama dengan anak yang kedua 6 bulan, maka kira bersalin yang berbeza. Itu bersalin yang pertama, ni bersalin yang kedua. Okey, biasanya berlaku begini, biasanya. Perempuan tu mengandung kembar. Lepas tu salah seorang daripada kembar keguguran. Ni biasa berlaku. Okey, boleh faham? Salah seorang daripada kembar gugur. Lepas tu seorang lagi 3 bulan lagi akan bersalin. Akan keluar macam biasa. Kalau seorang keluar awal lagi. Okey, boleh faham? Maka darah yang keluar di antara dua anak kembar tersebut kalau cukup syarat haid, maka ia adalah haid mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Tapi kalau kembar yang pertama dengan kembar yang kedua tempoh 6 bulan ke atas. Okey, boleh. Maka hak yang pertama saat ni tu kira nifas, hak yang kedua pun kira nifas. Sebab dia kira dia dua mengandung. Sebab sekurang-kurang mengandung apa? Lama mana sekurang-kurang mengandung? 6 bulan. Faham tak dia? Sebab dia melihat kepada sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Apa makna at-talq? Wat-talqu huwa waja'ul wiladah. Talq adalah waja'. Apa dia waja'? Sakit al-wiladah. Mana wiladah? Bersalin. Wadamut talqi, darah talq, darah sakit bersalin, huwa damul ladhi yakhruju ma'a waja'il wiladah. Darah yang keluar serta sakit nak bersalin. Itu makna damut talq. Walhasil, kesimpulannya, anna ad-dam alladhi yakhruju baina at-tawamain yu'tabaru haidan sawa'un ittasala bihaidin qablahu am lam yattasil. Okey, kesimpulannya, ringkasnya, darah yang keluar di antara dua anak kembar dikirakan sebagai haid sama saja dia bersambung dengan haid sebelumnya ataupun tidak bersambung. Faham tak lagi? Zo, maksudnya kalau sama ada dia datang haid masa dia mengandung ataupun tidak, tak kira. Jelas? Amma damut talqi, adapun darah sakit bersalin, wa damul ladhi yakhruju ma'a khurujil walad, dan darah yang keluar bersama dengan keluar anak, falaysa haidan, maka bukanlah keduanya adalah
haid, wala nifasan, dan bukanlah nifas, illa melainkan. Itu pengecualian. Ini tasala bi haidin qablahu, jika bersambung dengan haid sebelum daripadanya, fayuhkamu bi annahu haid, barulah dihukumkan dia itu juga haid. Lagu mana contohnya? Ba, dipanggil ba litaswir, bi an ra'atid dam, perempuan melihat darah, wa hiya hamil, sedangkan dia sedang mengandung, qabla waja'il wiladah, sebelum daripada sakit bersalin. Thumma istamarra bihad dam, kemudian berkekalang dengan pada perempuan tersebut oleh darah itu, ba'da waja'il wiladah, selepas daripada sakit bersalin. Fahadha ad-dam alladhi yakhruju ma'a waja'il wiladah talqun walakinnahu haid, darah yang keluar ketika sakit bersalin kira darah talq, walakinnahu haid, sebab dia bersambung dengan darah haid sebelum daripadanya. Jelas tak tu? Li'annahu tasala bihaidin qablahu, kerana dia bersambung dengan haid yang sebelum daripadanya. Wa mithluhu, dan contohnya lagi, seumpamanya lagi, law ra'atid dam, sekiranya melihatlah seorang perempuan darah, wa hiya hamil, sedangkan dia sedang mengandung, qabla talq, sebelum daripada sakit bersalin, thumma istamarra dam, kemudian berkekalang berterusan darah, ma'a khurujil walad, serta keluar anak. Faddamu alladhi ma'a khurujil walad, maka darah yang bersama dengan keluar anak, mahkumun bi annahu haid, dihukumkan bahawa darah tersebut adalah haid, li'annahu ittasala bi haidin qablah, kerana darah tersebut bersambung dengan haid sebelum daripadanya. Wa yastamirrul hukmu alaihi bi annahu haidun, dan berkekalanglah hukum di atas darah tersebut sebagai darah haid, hatta yafrughar rahim an jami'il haml, sehingga kosong, selesai rahim daripada sekalian kandungan. Sebab darah yang keluar selepas daripada selesai kandungan barulah dikirakan sebagai darah nifas. Ma lam yujawiz 15 yawman, tapi syarat selama mana tidak melepasi darah tersebut 15 hari. Tapi wa illa, kalau sekiranya melepasi 15 hari, darah yang campur dengan darah sebelum tu, campur dengan darah sakit bersalin lebih daripada 15 hari, fayakunu ba'duhu haidun wa ba'duhu istihadah, sebahagiannya adalah haid, sebahagiannya adalah istihadah, kama sayu'lam, sebagaimana akan diketahui insya-Allah mimma sayati, daripada apa yang akan datang. Sahifah tek tidak orang lagi nombor berapa. Dan biasa kalau kita menulis, kita nak kabar akan datang tapi kita tahu muka surat berapa, kita buat tek dulu lah. Dan lepas daripada siap baru kita akan letak. Tu pun kalau orang edit mula tengok sahifah sini lain, sahifah sana lain. Okey, boleh faham kan? Wa ba'da faraghir rahim yakunu nifasan, dan selepas daripada kosong rahim daripada kandungan adalah nifas. Baik. Tengok, wal illatu fi kauni dami talqi wad dami alladhi yakhruju ma'a khurujil waladi laysa haidan, dan illah, alasan. Illah di sini makna alasan. Alasan darah sakit bersalin dan darah yang keluar bersama dengan keluar anak bukanlah keduanya haid. Apakah alasannya? Kenapa kau darah tu bukan darah haid? Hiya kaunu khurujihi li hadhihi al-illah, iaitu keluar dia kerana sebab ini. Sebab dia? Sebab nak bersalin. Ayil marad, al-illah al-marad, sakit itulah. Lal jibillah, bukanlah jibillah, ay at-tabi'ah. Sedangkan darah haid adalah darah jibillah. Ingat tak? Darah haid dia damu jibillah, darah kebiasaan. Ini bukan darah kebiasaan, darah yang keluar sebab ada sebab. Okey, baik. Wal illatu fi kaunihima laysa nifasan, dan alasan darah tersebut bukanlah darah nifas, anna ad-dama aidan anna ad-dama taqaddama ala infisalil walad, kerana darah tersebut keluar sebelum daripada keluarnya ataupun terpisahnya anak daripada perempuan. Okey, jelas tak? Jelas Okey, nanti kita sambung semula lah. InsyaAllah kita sambung semula, sebab kita nak jawab soalan dulu. Kita akan jawab soalan sekejap, insyaAllah. Okey, cuba baca soalan Zul. Soalan hak yang Zul jawab, tak payah baca. Hak yang Zul jawab dah. Mana? Adakah darah wiladah itu darah kandungan? Okey. Wiladah maksudnya bersalin. Darah wiladah adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan bersalin. Itu makna darah wiladah. Wallahu a'lam. Kalau waktu berhenti seketika itu, darah berhenti seketika itu, adakah satu kesalahan untuk tubuh? Okey, kalau darah berhenti satu ketika, adakah menjadi kesalahan untuk bersetubuh? Dia biasanya soalan ni diajukan, kata Madek. Soalan ni kata darah berhenti sejam. Adakah satu kesalahan kalau dia bersetubuh?
Dia soalan ni biasanya diajukan ataupun kemusykilan berlaku sebab kita tidak memahami bagaimanakah cara kita nak hukum tentang kedudukan perempuan. Kalau kita tengok kepada siap dah, maksud dia, orang puan ni datang darah 5 hari, berhenti 2 jam, lepas tu datang pula sehari semalam. Hak yang berhenti 2 jam tu haid juga. Mengikut kaul as-sahbi, tak boleh setubuh. Sebab haid kan? Okey, dia tengok siap dah. Tapi kalau dia tengok daripada permulaan keluar darah, tanpa dia tengok siap, maka dia akan faham, hukum dia tak ada masalah. Okey, contohkan ni. Orang puan ni datang darah semalam 5 hari. Lepas daripada 5 hari, darah tak ada, dia pun mengambil hukum perempuan suci. Boleh. Dia pun mandi. Lepas daripada mandi, tok lelaki dia tanya, ada darah? Berhenti dah bang. Tok lelaki dia bersetubuh. Okey, tok lelaki dia bersetubuh kerana melihat darah telah berhenti. Akan datang, mungkin tak tubik semula darah. Mungkin. Dan mungkin tak berhenti terus. Mungkin juga berhenti terus. Mana yang lebih kuat di antara dua kemungkinan tersebut? Berhenti terus. Kerana pada zahirnya, apabila darah berhenti, dia tidak akan datang semula. Sebab sekarang ni ketika tak ada darah, ada darah benda yang baru. Tak ada darah ni benda yang zahir sekarang ni. Jadi suami dia bersetubuh dengan dia ketika darah sedang berhenti. Akan datang tak tahu. Sebab hak yang akan datang ni tak tahu sekarang ni nak setubuh sekarang ni. Takut tak ada darah. Mungkin datang balik darah, mungkin tidak. Atau kita mau cara, akan datang kita mau cara. Okey, boleh faham tak? Lepas daripada setubuh, tiba-tiba datang semula darah. Okey, darah datang semula. Kalau masih lagi dalam lingkungan 15 hari, maka darah haid. Dan suami dia setubuh saat itu, ternyata suami dia setubuh saat itu ketika perempuan dalam haid pada hukum. Cuma dosa tak suami dia? Suami dia tak dosa. Orang puan tu tak dosa kerana dia bersetubuh berpandukan kepada zahir yang berlaku. Okey, jelas tak? Wallahu a'lam. Darah tidak berhenti sehingga 3 bulan lebih, adakah wajib dia qada solat yang ditinggalkan? Kalaulah sekiranya darah tidak berhenti selama 3 bulan lebih, adakah wajib dia kena qada sembahyang yang ditinggalkan? Baik. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, mungkin berlaku kepada seorang perempuan 3 bulan keluar darah. Dia ingat darah haid. 3 bulan, dah 3 bulan pakai tak sembahyang 3 bulan. Sedangkan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan 3 bulan kesemuanya adalah darah haid. Tak ada seorang pun. Ijma' mengatakan perempuan saat itu ada darah istihadah. Bukan hanya mazhab Imam Syafi'i saja, bukan ijma' ulama. Sebenarnya perempuan tersebut apabila darah dia melepasi 15 hari daripada permulaan keluar, di situ dia tahu dah dia mempunyai darah istihadah. Di situ dia tahu dah. Hak mana hak yang haid, hak yang mana istihadah, apabila dia belajar kaedah-kaedah yang kita akan bincang. Jadi kalau selama 3 bulan dia tak semayang, bermakna di dalam tempoh tersebut ada tempoh haid dan ada tempoh istihadah. Tempoh haid gugur kewajipan sembahyang. Tempoh istihadah wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Berapa hari haid dia, berapa hari istihadah dia, nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Okey je lah. Lagi soalan lain. Berapa hari tempoh masa antara? Berapa hari tempoh masa antara haid? Berapa hari tempoh masa darah haid? Zul jawab dah. Okey, berapa hari tempoh masa darah haid? Berapa hari tempoh masa antara haid? Maksudnya antara haid. Berapa hari tempoh masa antara haid? Mungkin berapa hari tempoh antara haid yang pertama dengan haid yang kedua. Okey, kalaulah begitu soalan dia, berapakah tempoh masa di antara satu haid kepada haid yang lain? Jawapannya adalah sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Jadi bermakna sekurang-kurang tempoh di antara satu haid kepada satu haid yang berikutnya adalah 15 hari. Wallahu a'lam. Kalau darah wiladah selepas bersalin, adakah kena mandi hadas selepas beranak? Sekali lagi. Adakah kalau darah wiladah selepas bersalin, adakah kena mandi hadas selepas beranak ataupun tunggu habis darah nifas dulu baru mandi hadas? Okey, seorang kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada ataupun kita ada sebab yang mewajibkan mandi adalah wiladah. Wiladah di mana bersalin. Wajib perempuan kena mandi apabila perempuan tu bersalin. Soalannya, lepas daripada perempuan bersalin, adakah wajib perempuan tu mandi wiladah ataupun mandi wiladah setelah daripada habis nifas? Okey, boleh faham? Okey, itu soalan dia. Okey, dengar boleh
Ana tahu soalan ni ditanya kerana ada sebahagian daripada orang ngajar mengatakan orang puan kalau lepas bersalin wajib dia kena mandi walaupun ada darah nifas. Sebab tu dia tanya. Ana pernah dengar. Pernah sampai soalan ni ada orang khabar, ada orang ngajar khabar gitu kepada ana. Baik. Okey, gini, kena ingat. Orang puang wajib mandi wiladah ketika setelah daripada bersalin tak tubik darah nifas. Lepas daripada bersalin tak keluar darah nifas, wajib dia kena mandi wiladah. Tetapi kalau lepas daripada bersalin terus ada darah nifas, tidak ada wajib mandi wiladah. Kerana mandi wajib adalah tujuan untuk beribadat. Sedangkan perempuan yang keluar darah nifas tidak boleh dia beribadat, sembahyang, puasa dan seumpamanya. Jadi perempuan yang lepas daripada bersalin, kalau tak ada darah nifas, lepas bersalin kering terus, wajib dia kena mandi wiladah terlebih dahulu untuk dia sembahyang. Tetapi kalaulah lepas daripada bersalin, dan ni biasa berlaku kepada perempuan, keluar darah nifas, maka tidak wajib dia mandi wiladah. Bahkan wajib dia kena mandi setelah daripada kering darah nifas. Apabila kering darah nifas, dia mandi sekali mandi untuk kedua wiladah dan nifas. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Kalau masukkan kapas sudah tiada darah, tapi kapas itu bau busuk, adakah dikira haid? Okey. Kita kena faham darah lain daripada sifat darah. Boleh faham? Kita ada zat dan kita ada sifat. Kita belajar dalam usuluddin, sifat dia mesti kena ada pada zat. Tak gitu? Ma qama bi ghairi, perkara yang berdiri pada benda yang lain. Okey. Ketika bau tetapi tidak mempunyai kesang darah, maka bermakna bau boleh tak bau zat itu kesang daripada darah sebelum daripadanya? Boleh. Faham tak lagi? Boleh tak gitu? Boleh. Dan boleh tak bau zat itu bersama dengan zat darah? Boleh. Tetapi apabila diletak kapah, bau busuk kapah, tapi darah tak ada, maka bermakna tidak dihukumkan darah haid. Okey, boleh faham? Jelas tak? Tapi kalau diletak kapah, ada warna. Okey, warna, kata molek, warna sifat. Tetapi warna ni dia mesti kena berdiri pada zat. Jadi bermakna di situ ada ain darah. Okey, boleh faham? Kalau hanya berbau tetapi warna tak ada, zat darah tidak ada, maka tidak dihukumkan sebagai darah. Dan biasanya perempuan setelah daripada suci daripada haid, memang kemaluan dia berbau. Sebab itulah Rasulullah ketika seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimanakah nak bersuci daripada haid, kata Rasulullah lagu mana? Apa dia? Khudhi fursatan ataupun firsatan min misk fatatahhari biha. Muambil sekeping daripada kasturi, maka mu kena bersuci dengan kasturi tersebut. Lepas tu orang puan tu katakan, ya Rasulullah, kaifa atatahhar biha? Aku nak bersuci mana? Tatahhari biha. Subhanallah, kata Rasulullah. Itu dah sebut dalam hadis. Subhanallah, tatahhari biha. Suci ya. Rasulullah tak nak kata benda dah. Maka Aisyah, kebetulan Aisyah ada, Aisyah pun heret orang puan tu. Aisyah pun khabar kena mu ambil darah, mu ambil kasturi, mu letak pada tempat keluar darah. Sebab dia, sebab tempat keluar darah bekas dia busuk. Okey, boleh faham? Maka untuk wangikan tempat tersebut, maka letak kasturi. Tapi kena letak kasturi asli lah. Kalau kasturi hak jenis campur bahan kimia, pedih lah. Baik. Faham lagi? Kena mata kita pedih. Baik. Wallahu a'lam. Banyak lagi soalan. Kalau banyak kita tangguh esok. Tangguh esok benda. Hari ni hari benda. Tangguh hari Rabu ni. Sebab lewat dah. Banyak lagi soalan. Ini pun mula soalan. Jadi soalan-soalan yang tidak terjawab, insya-Allah kita jawab pada hari Rabu ni. Insya-Allah. Kalau sekiranya dipanjangkan umur. Okey, untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada petang yang mulia ini. Dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.